Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk kepada bait lagu yang ketiga. Berjihadlah wahai kaum muslimin. Boleh tahan lagi ni? Sikit lagi. Saya baca satu ni lagi. Saya baca satu ni. Berjihadlah wahai kaum muslimin. Muka surat 74. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menitahkan sekalian hamba-Nya untuk bangkit berjihad dan berjuang untuk menegakkan agama serta menyebarkan risalahnya. Titah Tuhan yang Maha Agung ini boleh kita lihat dalam suratul Maidah ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan yang boleh membawa kamu kepada Allah dengan mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan berjihadlah olehmu di jalan Allah dengan menegakkan Islam supaya kamu beroleh kejayaan dan kemenangan. Ini perintah daripada Allah. Di mana Allah sebut dalam suratul Maidah ayat 35. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jihad ni satu kewajipan. Jihad ataupun perjuangan ini satu kewajipan umat Islam. Dan pengertiannya terlalu luas dan perlu kita fahami dengan cara yang betul dan cermat. Jangan pula kita faham jihad ni sebagaimana orang-orang barat memahami makna jihad, iaitu peperangan, keganasan, teroris dan sebagainya. Itu bukan jihad. Jihad mesti dipahami dengan cermat dan betul mengikut apa yang dikehendaki oleh Islam. Kerana terdapat sebahagian di kalangan umat Islam ini gagal memahami jihad dengan arti yang betul. Akhirnya mereka terjebak dalam kefahaman ekstrim dan terpengaruh dengan gerakan-gerakan ganas yang menggunakan nama jihad. Sebahagiannya pula memahami jihad sebagai perang mengangkat senjata semata-mata. Angkat senjata, itu baru jihad. Sedangkan itu adalah pemahaman yang sempit. Itu adalah suatu kefahaman yang salah. Tersasar daripada definisi jihad yang betul, seperti mana yang digariskan oleh para alim ulama berdasarkan kepada petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah telah mencatatkan satu daripada definisi jihad. Dia kata apa? Al-jihadu haqiqatuhu al-ijhadu fi husuli ma yuhibbuhu Allah min al-iman wal amal salih wa min daf'i ma yabghaduhu wa min daf'i ma yabghaduhu Allah min al-kufri wal fusuq wal isyan. Ini kata-kata Imam Ibn Taymiyah. Kata dia, jihad itu hakikatnya ialah berusaha sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang diradai oleh Allah dari keimanan, amal yang soleh, dan menolak sesuatu yang dimurkai oleh Allah daripada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Itu makna jihad. Jihad dengan pemahaman yang luas dan betul inilah meletakkan umat Islam pada satu tahap yang tinggi dan mulia. Benar apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, ra'sul amril Islam wa amuduhu salah wa zarwatu sanamihil jihad. Maksudnya, asas ataupun kepala kepada segala urusan itu ialah Islam, dan tiangnya adalah sembahyang, dan kemuncaknya adalah jihad fi sabilillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, menyeru manusia agar menunaikan tanggungjawab pengabdian diri kepada Allah juga adalah satu jihad. Berjuang untuk menegakkan syariat Allah di atas muka bumi kita ni juga adalah satu jihad. Justru itu, segala aktiviti yang menjurus kepada ad-da'watu ilallah, mengajak manusia supaya kembali kepada Allah, semua aktiviti yang menjurus kepada usaha untuk mendaulatkan syariat Allah, maka semua itu
adalah merupakan jihad yang akan dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihad tu bukan makna perang semata-mata sebagaimana yang difahami oleh orang-orang yang jahil ataupun sebagaimana yang difahami oleh musuh-musuh Allah. Perang satu daripada pengertian jihad, tetapi bukan semata-mata perang itu jihad. Dan jihad, perang adalah merupakan pilihan yang terakhir. Pilihan yang terakhir. Dah tak ada cara dah. Islam dikepung daripada segenap arah. Maka pada waktu itulah baru kita terpaksa berdepan dengan kaedah perang. Sebagaimana kawan-kawan kita umat Islam di Palestin yang diserang saban hari oleh Yahudi alaihi laknatullah, maka tidak ada pilihan bagi mereka. Mereka terpaksa bangkit menggunakan senjata berperang menentang Zionis, menentang Yahudi. Tempat kita Islam dikepung dengan serangan pemikiran, bukan dengan serangan persenjataan. Oleh kerana itu tak ada keperluan untuk kita bangkit dengan menggunakan senjata, tapi kita bangkit dengan menggunakan ketajaman hujah, kita bangkit dengan menggunakan ketinggian ilmu, kita bangkit dengan kefahaman yang betul, dengan dakwah yang jelas kepada masyarakat untuk mereka kembali kepada Islam. Itu dia beza. Semua tu jihad belaka, tapi kena ikut keadaan. Jangan kita membuta-tuli tanpa mengerti pengertian jihad yang betul. Baik, muka surat 78, berjuang, jangan tidak berjuang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita tak ada alasan untuk tidak turun ke medan bagi memperjuangkan Islam. Tidak ada alasan untuk kita tidak berjuang. Perintah berjihad, perintah berjuang ni perintah wajib. Oleh kerana itu jangan siapa-siapa di kalangan kita melengah-lengahkan perintah ni, berlebih kurang dengan perintah. Jangan. Kenapa saya tekan perkara ni? Sebab ada setengah orang dia merasakan bahawa penglibatan kita dengan gerakan Islam ni bukan jihad. Dia kata ni berpolitik, jadi ni main politik, dia kata. Ni main politik, nak terlibat dengan politik, masuk parti, masuk PAS, terlibat dengan politik. Dia kira bukan berjuang. Baik, dia berpunca daripada bagaimana kita menafsirkan ataupun menakrifkan PAS. Kalau kita takrifkan PAS ini sebagai sebuah parti politik, maka kita tak rasa kita berjihad, kita tak rasa kita berjuang. Kita akan anggap penglibatan kita dengan PAS ini hanyalah penglibatan politik. Sebagaimana orang lain masuk parti politik, kita pun masuk parti politik. Sebagaimana orang lain masuk pilihan raya, kita pun masuk pilihan raya. Tak lebih daripada itu. Kita menganggap ni kerja politik. Tetapi kalau kita menakrifkan PAS ini sebagai sebuah gerakan Islam yang berjuang untuk menegakkan Islam di atas tanah air yang tercinta ini, maka pada waktu itu setiap tindakan kita adalah jihad. Derma kita jihad, ucapan kita jihad, tindakan kita jihad, selama mana mematuhi syariat Islam, selama mana tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, betul dengan Quran, betul dengan hadis Nabi, demi memperjuangkan Islam, mendaulatkan Islam, menyebarluaskan ilmu Islam, risalah dakwah Islam ini, maka itu adalah jihad fi sabilillah. Sebab tadi saya sebut dalam khutbah di masjid Jumaat tadi, satu hadis Nabi, seorang sahabat tanya Nabi, ada orang berjuang kerana nak harta ghanimah, ada orang berjuang kerana nak pangkat, ada orang berjuang supaya nama disebut, ada orang berjuang kerana nak tunjuk berani, ada orang berjuang kerana nak tunjuk marah, dendam, benci kepada musuh. Dalam ramai-ramai orang berjuang ni, sahabat tanya, siapa dia yang betul-betul berjuang di jalan Allah? Yang kita duk kata jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tu macam mana orangnya, macam mana caranya? Dengar jawapan Nabi. Nabi kata, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang kerana nak meninggikan kalimah Allah, maka itulah orang yang berada di jalan Allah. Yang kata berjuang di jalan Allah ni ialah orang yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah. Yang lain bukan. Yang lain bukan pejuang-pejuang di jalan Allah. Yang hanya diiktiraf sebagai pejuang fi sabilillah ialah orang yang berjuang li'a'la kalimatillahi hiyal ulya,
yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah. Sehingga kalimah Allah, Islam ini menjadi lebih tinggi daripada ideologi yang dicipta oleh manusia. Jadi kalau kita letak diri kita di situ, berjuang untuk tujuan meninggikan kalimah Allah, maka dia adalah jihad fi sabilillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah menempelak orang yang tak mau turun berjuang. Sebab apa? Sebab berjuang itu wajib. Berjuang itu adalah wajib. Yang pertama Allah sebut, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Allah kata, apa dah jadi kepada kamu? Ni Allah tempelak orang yang tak nak berjuang. Wa ma lakum, apa dah jadi pada kamu? Kamu tidak turun berjuang di jalan Allah untuk menyelamatkan golongan yang tertindas, yang terdiri di kalangan lelaki, perempuan, kanak-kanak, yaitu golongan yang berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri ini yang mana penduduknya adalah zalim, dan jadikanlah bagi kami daripada pihakmu pemimpin yang menjaga keselamatan agama kami, dan pemimpin daripada pihakmu yang membimbing kami, yang membela kami daripada ancaman musuh. Surah An-Nisa ayat 75. Allah marah orang yang tak turun ke medan juang. Lebih jelas lagi, lihat surah At-Taubah ayat 38. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah issaqaltum ila al-ard araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang-orang yang beriman, ma lakum, apa dah jadi kepada kamu? Ni kenapa kamu orang beriman jadi macam ni? Kenapa? Allah tanya. Allah tanya ni dia bukan nak jawapan. Tanya Allah Ta'ala ni dia panggil istifham inkari. Ini satu sinis yang tajam. Ini satu templakan yang tajam. Wahai orang yang beriman, kamu mengaku beriman, tapi apa dah jadi kepada kamu? Apabila dikata kepada kamu, berangkatlah kamu ke jalan Allah, berjuang untuk menegakkan agama Allah, tiba-tiba kamu memberatkan papan punggung kamu ke permukaan bumi, malas nak bangun untuk berjuang. Malakum, apa dah jadi kepada kamu? Hei orang-orang yang beriman, Allah marah. Belum kita sempat jawab hak tu, Allah tanya lagi, araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Ke jadi macam ni kamu jadi berat punggung ni, malah bangun berjuang untuk menegakkan agama Allah? Kamu jadi macam ni ke kamu sayang ke dunia lebih daripada akhirat? Kamu cinta dunia, kamu redha dunia lebih daripada akhirat? Lalu kata Allah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Maka tidaklah dunia yang kamu sayang, dunia yang kamu dambakan itu, dunia yang kamu tamak itu, melainkan dia adalah suatu yang sangat sedikit berbanding dengan akhirat yang dijanjikan oleh Allah kepada pejuang-pejuang Islam. Maknanya ayat ni adalah ayat Allah marah. Bukan setakat Allah marah, Allah menjanjikan azab kepada orang yang tak berjuang. Orang yang tak turun berjuang, muslimin dan muslimat, adalah orang yang berdosa. Kenapa saya kata berdosa? Sebab berjuang itu wajib. Sebagaimana Allah perintah sembahyang, sembahyanglah olehmu. Allah perintah berpuasa, berpuasalah olehmu. Demikian juga Allah perintah berjihad, berjihadlah olehmu. Allah yang suruh, Allah yang perintah, maka dia jadi wajib. Apabila wajib, kita tak buat dosa. Tuan-tuan tengok,
dalam surah Taubah ayat 39. Muka surat 80. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Jika sekiranya kamu tidak segera berangkat ke medan. Allah guna perkataan tanfiru. Tanfiru ni ambil daripada perkataan nafara dengan makna berlari-lari. Segera, cepat-cepat. Kalau kamu tak cepat-cepat, kalau kamu tidak bersegera pergi ke medan, berjuang untuk menegakkan agama Allah, yu'adzibkum 'adzaban alima. Nescaya kamu akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Ini Allah janjikan azab orang yang tak berjuang. Wa yastabdil qauman ghairakum, dan Allah ganti dengan golongan yang lain. Kamu tak nak berjuang, ma'assalamah, tak rugi bagi pihak Allah. Allah ganti golongan yang lain, golongan yang mahu berjuang untuk menegakkan agama Allah. Wala tadurruhu syai'a, dan kamu tidak boleh mendatangkan apa-apa kemudaratan pun kepada Allah. Dengan sebab kamu tak berjuang, Islam ini tidak akan jatuh. Dengan sebab kamu tak berjuang, Islam tidak akan rugi. Dengan sebab kamu tak berjuang, Allah tidak pernah kalah. Yang kalah kita apabila kita tak berjuang. Yang rugi kita apabila kita tak berjuang. Malah kita diancam azab oleh Allah dengan sebab kita tak berjuang. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, kita yang memerlukan perjuangan ini, bukan perjuangan ini memerlukan kita. Saya ulang balik, kita yang memerlukan perjuangan ini, kita yang memerlukan jamaah ini, gerakan ini, supaya kita boleh berjuang untuk menegakkan agama Allah dan Allah tak murka kepada kita. Kita yang perlukannya, bukan perjuangan ini memerlukan kita. Kalau kita tak nak, ma'assalamah, boleh pergilah. Allah ganti golongan yang lain dan kamu tak datangkan apa-apa mudarat. Kamu tak boleh memudaratkan apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu berkuasa penuh di atas segala sesuatu. Jadi muslimin dan muslimat, kita kena berjuang bersungguh-sungguh. Muka surat 82, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ni tajuk-tajuk kecil daripada bait lagu yang ketiga. Saya nak perhabis bait lagu yang ketiga ni. Tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Baik apabila kita berjuang, sebahagian daripada ciri-ciri pejuang Islam dalam mendukung aspirasi jihad fisabilillah ialah berani dan tidak gentar terhadap sebarang bentuk ancaman yang datang daripada musuh. Itu satu daripada kriteria dia. Seringkali umat Islam gagal menyahut seruan jihad adalah kerana tak mampu nak mendepani cabaran yang dihadapkan oleh musuh kepada mereka. Malah sebahagiannya tak sanggup nak berdepan dengan maki hamun. Bukan kena bunuh pun, bukan kena hunus senjata, kena maki je. Dia angkat status dalam Facebook, netizen belasah dia, maki hamun dia. Terus nyak, tak berjuang pak sudah. Perik dia, Allah teruk kena maki dia kata. Dia segan takut kena maki, maka dia tak nak berjuang. Baru maki hamun. Nabi dulu apa orang tak kata ke dia? Apa netizen zaman Nabi kata ke Nabi? Kalau ada Facebook zaman Nabi, dia bagi netizen lah, orang-orang yang berada di alam media baru, alam maya ni, alam cyber. Apa orang tak kata ke Nabi? Orang kata ahli sihir, orang kata pemecah belah masyarakat, orang kata bodoh, orang kata gila. Ada Nabi kisah? Ada Nabi peduli? Nabi berhenti daripada berjuang? Tidak. Jangan jadi manja kita ni. Ni ada orang yang tak sanggup berdepan dengan maki hamun, caci nista, fitnah. Sedangkan ini adalah merupakan sunnatullah. Kita tengok satu daripada petunjuk Allah yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin
yuhibbuhum wa yuhibbunah, azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang berpaling daripada di kalangan kamu daripada agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membawa datang suatu kaum yang lain, di mana kaum ini yang pertama yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah kasih pada mereka, mereka kasih kepada Allah. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, azillatin 'alal mu'minin, berlunak dengan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, izzatin 'alal kafirin, tegas dengan orang-orang kafir yang engkar kepada Islam, yang menentang Islam. Yujahiduna fi sabilillah, yang keempat berjihad di jalan Allah. Yang kelima, wala yakhafuna lawmata la'im, mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ini 5 muwasafat, 5 ciri-ciri, 5 kriteria orang yang memperjuangkan Islam. Maka hendaklah kita juga memiliki 5 sifat ini. Semoga kita layak menjadi orang pilihan ataupun golongan pilihan. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikian itulah kemuliaan Allah yang dikurniakan kepada siapa jua yang dikehendakinya. Dan Allah itu maha luas pembendaharaannya dan maha mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk berikutnya muka surat 85, berjihad, jangan melampaui batas. Baik, sebahagian daripada masyarakat hari ini dia pandang serong pada jihad. Dia kata jihad ni adalah ganas. Sama ada pandangan serong itu berpunca daripada semangat kebencian mereka terhadap Islam yang akhirnya mencetuskan Islamofobia, ataupun boleh jadi juga dia tercetus daripada salah faham dan silap tindakan daripada sebahagian umat Islam itu sendiri terhadap pelaksanaan jihad. Ini kena beri perhatian. Kerana mereka menganggap jihad itu membunuh. Jihad itu mencetuskan permusuhan, mencetuskan kebencian antara agama. Sedangkan itu semua adalah prasangka yang salah. Dan itu semua adalah jauh tersasar daripada maksud sebenar pengertian jihad dalam Islam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam sebenarnya terlebih dahulu mendidik kita, umatnya, supaya kita mempraktiskan jihad dengan maksud yang murni dan melarang kita daripada sebarang bentuk tindakan yang melampaui batas. Sebab itulah Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah mereka, perangilah kerana menegakkan dan mempertahankan agama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh dengan memulakan peperangan, kerana sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang menceroboh, orang-orang yang melampaui batas. Allah tak suka. Kita ni maknanya berperang atas dasar mempertahankan Islam, berjihad atas dasar mempertahankan Islam. Bukan kita yang memulakan peperangan semata-mata kerana nak menceroboh orang ataupun nak menguasai orang. Tidak. Itu cara Islam. Jadi oleh kerana itu Islam jelas mengajar kita tidak melampaui batas. Maka jangan kita faham jihad dalam pengertian yang melampaui batas. Sebaliknya jihad adalah untuk memperjuangkan Islam dan mempertahankan Islam daripada ancaman musuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan yang terakhir untuk malam ini di muka surat 87. Di muka surat 87. Damai adalah satu jihad. Ini suatu benda yang saya kira jarang didedahkan kepada umat Islam. Sebab biasa kita faham jihad itu perang, jihad itu bertempur, jihad itu berlawan. Jarang kita faham damai juga satu jihad. Damai juga adalah satu jihad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Islam sebetulnya tidak menganjurkan peperangan dan permusuhan. Sebaliknya Islam mengutamakan perdamaian dan mengutamakan kesejahteraan.
Tengok satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di muka surat 87 tu, ayyuhan nas la tatamannaw liqa'al adu wasallallahu al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Wahai manusia, jangan kamu bercita-cita mencari musuh. Ini Nabi ajar kita berjuang ni tuan-tuan, jangan nak cari musuh. Janganlah mentang-mentang kita berjuang, mentang-mentang kita terlibat dengan gerakan Islam, mentang-mentang kita ni orang berjuang, kita kira nak berlawan je. Jangan. Perjuangan ni bukan untuk cari musuh. Wasallallahu al-afiyah. Sebaliknya kita minta dengan Allah kesejahteraan, minta dengan Allah keselamatan, keafiatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Takdir Allah kita bertemu juga dengan musuh, sabar, jangan gopoh, jangan cepat bertindak. Tengok, ada 3 lapis. Lapis yang pertama, Allah kata jangan kita bercita-cita nak cari musuh. Jangan ada dalam hati kita ni nak cari musuh. Sebab itulah baru ni apabila kita berdamai dengan UMNO, buat kerjasama, buat ta'awun siasi, buat muafakat nasional, ada kawan-kawan dia kata tak seronok dah lah ni nak ceramah. Saya kata kenapa? Dah tak boleh kata ke UMNO dah. Sebab sekarang ni kena berkawan dengan UMNO, tak boleh kata ke UMNO. Allahu Akbar. Sedih saya dengar ucapan yang seperti itu. Seolah-olah selama ni berjuang ni kira nak kata ke UMNO je, kira nak serang, nak kata je korang. Seolah-olah Islam tu setakat tu. Bukan. Islam ni luas. Banyak lagi kita boleh cakap tentang Islam ni setelah kita berdamai dengan UMNO, bertahun siasi dengan mereka. Langkah yang pertama kita boleh buat ialah ceritakan keindahan Islam, ceritakan tentang fadilat perjuangan Islam, ceritakan kenapa perlu perjuangan ini berlandaskan Quran dan hadis. Ajak kawan-kawan baru kita daripada UMNO bersama dengan kita mempertahan dan memperjuangkan Islam di atas tanah air kita. Setelah kita dikepung, setelah kita ditekan, setelah kita diuji, difitnah oleh macam-macam dalam negara kita hari ini, dengan Islam liberalnya, dengan Islamofobianya, dengan golongan anti-Islamnya. Kita ajak dia berjuang itu bukan sekadar nak kerusi, berjuang itu bukan sekadar untuk bangsa, berjuang itu bukan sekadar untuk memerintah, berjuang itu adalah li'a'la kalimatillahi hiyal ulia. Berjuang itu adalah untuk meninggikan Islam sehingga Islam itu lebih tinggi daripada segala-galanya. Salah satu daripada cara nak meninggikan Islam, kita perlukan kuasa. Maka kita masuk pilihan raya supaya kita menang dalam pilihan raya. Agi kok tu. Boleh je nak ceramah, tak semestinya dah kawan dengan UMNO tak boleh kata UMNO tak sedap ceramah. Dah saya hari ni duk ceramah, berasa sedap, tak ada masalah. Saya lah berasa sedapnya, tuan-tuan rasa mengantuk, Allah Alam lah. Saya ni berasa sedap, tak ada masalah. Tak ada masalah apa-apa pun. Janganlah kita faham bahawa berjuang tu kena berlawan. Damai juga satu jihad. Hari ni kita berdamai dengan UMNO, maka perdamaian itu untuk menyatukan umat Islam, supaya umat Islam tidak berpecah. Apabila umat Islam tak berpecah, maka bolehlah kita mengatur strategi dengan baik untuk mengembalikan semula kemuliaan dan kehebatan Islam di atas tanah air kita. Maka itu satu jihad. Damai satu jihad. Wahai manusia, kata Nabi, jangan bercita-cita nak cari musuh. Itu nombor satu. Itu lapis yang pertama. Yang kedua, wasallallahu al-afiyah. Minta dengan Allah kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, keamanan, kebaikan. Lapis yang ketiga, bertemu juga dengan musuh, sabar. Jangan cepat bertindak, jangan gopoh, sabar. 3 lapis. Wa'lamu, yang keempat baru Nabi sebut. Wa'lamu, ketahuilah olehmu, annal jannata tahta zilalis suyuf. Syurga itu berada di bawah kilatan mata pedang. Baru Nabi sebut. Maknanya sabar tu ada batas. Jangan sampai sabar-sabar tu sampai orang pijak kepala kita jadi hina. Tidak. Kita sabar, tapi jangan cabar kesabaran kita. Jangan sampai dia hina agama Islam yang kita perjuangkan ini. Kerana pada waktu itu
kita tak ada pilihan. Kita mesti bangkit untuk mempertahankan Islam. Dan syurga itu, kata Nabi, berada di bawah kilatan mata pedang. Rawahul Bukhari, hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terutamanya dalam situasi di mana terdapat pihak yang menghulurkan salam perdamaian. Ini satu perkara lagi. Sebagai sebuah gerakan Islam yang mempraktiskan akhlak Islam dalam perjuangannya, salam perdamaian mesti disambut dengan baik. Orang nak berdamai dengan kita, kita kena berdamai. Sebab apa? Sebab perjuangan kita bukan bercita-cita nak cari musuh. Kita bukan nak meramaikan musuh, kita nak meramaikan kawan. Orang yang tetap nak buat musuh dengan kita, nak buat macam mana? Tapi kalau ada orang nak berdamai dengan kita, sambut salam perdamaian itu. Dan untuk memastikan kita selamat, patut nak buat buat orang panggil apa, terma syarat, patut buat perjanjian. Tak apa, buatlah. Macam kita hari ni dengan UMNO, kita buat piagam. Dalam piagam tu ada terma-terma syarat dia. Kalau kita dengan tahlus siasi dulu, kita buat juga perjanjian ataupun memorandum of understanding. Sekurang-kurangnya bersetuju untuk tidak bersetuju, kita tulis. Ada kaedah-kaedah dia, syarat-syarat dia. Satu yang paling penting sekali dalam perjanjian itu, kita kata Islam tidak rugi. Kalau tahalus siasi ataupun ta'awun siasi ataupun tafahum siasi yang kita buat ini dengan pihak yang lain merugikan Islam, maka hukum dia haram. Tak boleh. Ini sebab kenapa kita membatalkan tahalus siasi dengan DAP. Sebab dia merugikan Islam. Kenapa merugikan Islam? Asalnya dia terima perjanjian yang kita buat, tapi akhir-akhirnya dia mula naik, orang panggil apa, naik lagak dia. Dia mula besar kepala, dan mulalah dia bertindak mencampuri urusan perjuangan PAS. Mulalah dia membangkang dan menghalang hasrat apa yang nak diperjuangkan oleh PAS. Padahal awalnya dah bersetuju dah untuk bersetuju, untuk tidak bersetuju. Maknanya apa yang kita buat, kalau dia tak setuju pun dia kena setuju, sebab itu hak perjuangan kita. Sebagaimana apa yang mereka buat, kita tak setuju, kita kena setuju, sebab itu perjuangan mereka. Kita buat dah MOU hak tu. Dia tanda tangan, kita pun tanda tangan. Tapi sampai masa apabila kita nak bentangkan pindaan Akta 355 di Parlimen, kerana itu perjuangan kita nak memperkasakan mahkamah syariah, tiba-tiba dia pula menentang, dia bangkang. Kita kata ni dah melampau, dah campur tangan urusan perjuangan kita. Padahal urusan memperkasakan mahkamah syariah tak ada kena mengena dengan orang bukan Islam. Ini urusan orang Islam. Jadi pendek ceritanya, kita terpaksa memutuskan hubungan kerana dia telah merugikan Islam. Jadi kaedah kita, apabila rugikan Islam, maka tidak ada lagi tahalus siasi. Itu syarat nombor 1. Kalau tak silap saya, Majlis Syura Ulama menetapkan 6 syarat. Satu daripadanya, Islam tidak rugi. Itu. Baik. Islam bukan agama pendendam. Batu kita kena berdamai. Kalau orang nak berdamai, kita berdamai. Sebab Islam bukan agama pendendam. Perjuangan Islam tidak boleh diurus dengan kebencian dan semangat yang membuta tuli. Sebaliknya, perjuangan itu diluruskan dengan ilmu Islam dan diperkayakan dengan akhlak dan adab. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat ketetapan untuk mendepani isu jihad damai ini. Apa kata Allah dalam suratul Anfal ayat 61? Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Jika sekiranya mereka merendahkan sayap untuk berdamai dengan kamu, maka rendahkanlah sayapmu untuk berdamai dengan mereka. Ni Allah yang suruh. Bukan kita suruh, Allah suruh. Bukan Tok Gua Jadi suruh, Allah yang suruh. Siapa dia Allah? Allah. Di akhir ayat ni Allah sebut innahu huwas samiul alim. Dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Dia yang maha mendengar, dia yang maha mengetahui. Dah dia suruh berdamai, berdamai ajalah. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Wa tawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah kepada Allah. Innahu huwas samiul alim. Jangan kita tunjuk pandai lebih pada Allah. Oh, kononnya demi strategi tak boleh. Bahaya kita. Ini perangkap musuh. Macam-macam. Allah suruh berdamai, dia banyak pula songenya, banyak alasan. Tak boleh, ini tipu daya musuh, ini perangkap musuh. Hati-hati dia kata. Betul, kita kena berhati-hati. Tapi berhati-hati kita bukan sampai ke peringkat kita tak meneruskan perdamaian. Berdamai kena berdamai. Hati-hati tetap kena hati-hati. Timbul rasa bimbang, berhati-hati dengan perjuangan ini, itu tanda kita sayang kepada jemaah. Tak ada masalah. Itu perkara yang positif. Tetapi sampai ke peringkat tidak mahu untuk berdamai, itu salah. Lepas tu timbul satu persoalan. Dia kata macam mana kalau kita berdamai dengan mereka, tiba-tiba dia tikam kita daripada belakang. Saya dah kata tadi, kita jangan tunjuk pandai lebih daripada Allah. Allah jawab dah. Muka surat 80, muka surat 90. Tengok muka surat 90. Allah jawab. Wa in yuridu an yakhda'uk fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Jika sekiranya mereka berdamai dengan kamu itu adalah bertujuan untuk menipu kamu wahai Muhammad, fa inna hasbakallah, memadailah engkau ada Allah. Allah jawab. Berdamai kena berdamai. Tapi kalau mereka berdamai tu kan nak tipu engkau wahai Muhammad, nak tikam engkau daripada belakang, apa jawapan Allah? Fa inna hasbakallah, memadailah engkau ada Allah. Maknanya apa? Maknanya pandailah Allah nak bertindak kepada puak-puak khianat ni, puak-puak penipu ni. Kalaulah berdamai itu kerana dia nak tipu kita, kalaulah perdamaian itu kerana dia nak tikam kita daripada belakang, fa inna hasbakallah, maka memadailah kita ada Allah. Tahulah macam mana Allah nak buat. Siapa dia Allah tu? Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Tuhan yang telah memberikan kemenangan, sokongan dan juga kemenangan kepada kamu, dan juga dengan sokongan daripada orang-orang yang beriman. Itulah Allah. Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kamu. Maka perdamaian adalah salah satu daripada jalan untuk mencari nusrah Allah. Perdamaian adalah satu strategi yang strategik untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah, kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Itu dia Allah. Jadi kita jangan rusinglah. Selama mana kita berada di atas landasan yang benar dan kita yakin perjuangan kita benar, kita dipimpin pula oleh orang-orang yang benar dan berilmu, insya-Allah kita taat dan kita siqah kepada pemimpin. Saya tahu ada orang berat hati, mau tidaknya dah berpuluh-puluh tahun berlawan dengan UMNO, tiba-tiba nak berdamai dengan UMNO. Aduh, dia kata berat. Kawan saya di Cameron Highland, masa pilihan raya kecil dulu, kita buat keluar arahan supaya undi Barisan Nasional. Maknanya kena pangkau dacing. Dia keluar daripada bilik mengundi, menangis. Wartawan tanya, kenapa menangis? Dia kata, wallahi, dia kata, hayat-hayat aku tak pernah pakau dacing. Inilah kali pertama pakau dacing. Menangis, menggeletar tangan pakau dacing. Tapi dah pimpinan suruh, pakau jugalah, dia kata, taat. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya dia tahu bagaimana akhlak dan disiplin berjemaah mentaati pimpinan. Walaupun dia tak tahu apa hikmah di sebalik perdamaian dan penyatuan ini. Kita jangan tengok skop yang kecil. Perjuangan yang kita uruskan ini mesti lihat dalam big picture, dalam satu gambaran yang luas dan besar. Pemimpin dia mengatur strategi,
bukan seorang diri. Kita PAS ni kita ada kaedah untuk buat keputusan. Kita ada kaedah untuk buat keputusan. Kita ada Majlis Syura Ulama. Kita ada AJK PAS Pusat. Kita ada Lajnah Pemerkasaan Parti. Kita ada unit-unit sokongan, antaranya ialah unit strategi. Kita ada unit penyelidikan. Yang mana semua ini akan memberi input kepada pimpinan untuk mereka merencana strategi bertindak. Dan akhir sekali syura akan tengok dan akan pantau. Betul dengan Islam, jalan. Bercanggah dengan Islam, stop. Syura akan jaga. Dan ahli majlis syura ni terdiri di kalangan para alim ulama kita. Jadi muslimin dan muslimat, proses buat keputusan dalam PAS ini memang cermat. Jangan bimbang hak tu. Jadi apabila kita buat keputusan, kita berilah kepercayaan kepada pemimpin. Itu akhlak kita berjemaah. Maka insya-Allah ada keberkatannya dan ada kebaikannya untuk perjuangan Islam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baki lagi muka surat 91, 92, 93 tu, tuan-tuan boleh bacalah. Sebelum kita masuk bait yang keempat akan datang, iaitu walau susah menempuh cabaran. Di muka surat 95 kita berhenti di situ. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, 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 walillahil hamd. Sebelum saya serahkan mikrofon ini kepada pengurusi, suka saya maklumkan di bawah kita ada buka kaunter jualan amal. Tujuannya adalah untuk mengisi dana pembinaan Masjid Ar-Raudhah di Kuantan, Pahang. Tuan-tuan sekalian, kami di Besrah, di Taman Pelindung Perdana, dah tahun keempat sembahyang dalam kabin, tak ada masjid. Jadi baru-baru ni kita dapat tanah diluluskan oleh pihak Majlis Agama Islam Pahang. Jadi kita nak bina masjid. Kawan-kawan minta saya pergi ke mana-mana berceramah, berkuliah. Tolonglah buka peluang kepada umat Islam untuk menyampaikan dana mereka bagi membina masjid ini. Jadi siapa yang berhasrat untuk menginfakkan hartanya, yang pertama di belakang tu ada tabung. Di tengah-tengah tu kita letak tak ada tabung. Tuan-tuan boleh berilah berapa yang tuan nak beri, seikhlas yang boleh, untuk kita membina rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kata siapa dia bina rumah Allah dengan mengharapkan redha Allah, nescaya Allah akan bina pula satu rumah untuk dia di syurga kelak, insya-Allah. Yang kedua, jualan buku. Oleh kerana kebetulan saya ada menulis beberapa buah buku, jadi saya jadikan jualan buku ni juga untuk beli sambil derma, mengisi tabung pembinaan Masjid Ar-Raudhah. Jadi tuan-tuan beli untuk dapatkan ilmu dan sebahagiannya derma kepada pembinaan masjid. Buku ni yang pertama syarah lagu PAS yang kita baca tadi. Jadi kita beli, lepas tu kita buat daurah. Alhamdulillah dah kita sampai muka surat 78 dah. Jadi insya-Allah akan datang kita pergi tempat lain pula, kita sambung terus je. Jadi hak mana tak sempat mengikuti secara live ni, boleh pergi pada rakaman yang kita akan siarkan dari masa ke semasa, boleh baca, boleh tengok di rumah sambil-sambil saya saja di rumah. Sebab kebetulan buku ni pun saya tulis tulisan besar-besar, memang mesra pembaca. Kalau tak nampak lagi, cokeh lah betul mata tu, bapak besarnya maknanya, duduk belakang tu nampak. Jadi memang sesuai untuk kita baca, mudah maknanya begitu. Satu lagi ialah 40 hadis perjuangan.